Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syekhi musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'i wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'du. Faqala Syekh Ahmad ibn Muhammad Zainin bin Mustafa bin Muhammad al-Fattani al-Makki rahimahullahu ta'ala wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Dan bermula ini lazim. Betul? Situ dah. Betul dah. Dan bermula ini lazim. Kita sambung lagi kitab Faridatul Faraidi fi Ilmil Aqaidi. Masih dalam perbahasan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bermula ini lazim. Mana ini lazim? La mustaghniyan. Itu makna ini lazim itu. Dan bermula ini lazim. Ini lazim mana? La ilaha illallah dengan makna iltizamiyah, dengan makna lazimnya ialah la mustaghniyan an kulli ma siwahu wa la muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. Itu. Tuh. Itu makna ini lazim. Tuh. Daripada kata tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain, dan tidak ada yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain melainkan Allah. Ini lazim ni. Khabar. Ialah menghimpun ia ini lazim. Ia ini lazim la mustaghniyan tu. Akan segala aqaid, akan segala simpulan-simpulan, tambatan-tambatan bagi iman yang bergantung, yakni yang berhubung kait dengan Tuhan. Bila kita sebut kata tidak ada yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya,
dan tidak adalah yang berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lainnya melainkan Allah. Mana? Allah zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang yang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang yang lain. Terheret reti dia panggil. Menghipung ni tu makna terheret reti. Itu makna menghipung. Tu. Automatik reti. Terheret reti. Terpeher mari. Boleh belakang nak buah mana? Bukan menghipung tu makna mengandung. Kadang-kadang orang duk silap peher tu. Hipung-hipung ni bukan makna mengandung, bukan makna tadammun, bukan. Lagu mana tadammun? Tu supaya anak, supaya mak hok mengandung anak tu panggil tadammun tu. Nah, dalam perut dia tu kandung akan anak. Tu apa yang tadammun tu? Kandung. Ada duk kandung dalam tu. Anak tu ada dalam perut mak. Mana menghipung oleh mak akan anaknya dalam perut dia. Itu dia panggil tadammun dia panggil. Mengandung, terkandung, tu macam panggil mengandung tu ni. Tu. Adapun menghipung sini bukan dengan makna kandung supaya mak kandung anak dalam perut, mengandung tu bukan. Tu kerap kali disalahfahami. Cuba tengok, adakah orang buat carta la ilaha illallah sifat 20 tu, dia pun buat la wujud kita baka. Ilaha mukhalafah kuning madani. Nah, illa qudrat irada ilmu hayat sama kuasa. Allah kaunuhu qadiran kaunuhu muridan kaunuhu mutakalliman. Ini buat gitu. Tu jadi orang panggil ya, orang dia ingat kata dalam la tu mengandung wujud kita baka gitu. Ilaha mengandung dalam tu. Okey makna gitu. Salah faham tu. Tu. Masuk dengan menghipung makna terkandung terheret reti dalam perut kita. Dalam akal kita, dalam hati kita, itu maknanya. Lazim daripada tak ada zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain melainkan Allah saja zat yang terkaya daripada tiap-tiap barang lain dan berhajat kepadanya oleh tiap-tiap barang lain. Apa makna? Satu-satunya zat yang tak berhajat gapo-gapo muga lain tak boleh lepas dengan dia. Terheret reti. Itu maknanya. Menghimpun ia mana terheret reti dalam perut kita ni, dalam hati kita ni, akan segala aqaid, akan segala simpulan-simpulan, tambatan-tambatan bagi iman. Aqaid tu jamak daripada akidah tu lah. Satu simpulan dipanggil akidah. Dah banyak sangat. 50 aqaid dia panggil 50 simpulan bagi iman dipanggil aqaidul khamsin. 50 aqaid. Mana aqaid ini simpulan. Tu. Terheret mari, terfaham mari dalam hati kita akan segala aqaid, akan segala simpulan-simpulan bagi kepercayaan yang bergantung, mana yang berhubung kait, yang berkaitan dengan Tuhan, yakni dengan ketuhanan. Gitu. Mana tengok? Maka istighnanya Allah Ta'ala itu. Maka di kita reti kata Tuhan tu tak berajak gapo-gapo. Tuhan tu lepas serba-serbi daripada benda lain. Itu makna tak berajak gapo-gapo. Lepas serba-serbi. Itu makna ghani mutlak. Itu makna ghani mutlak. Istighna makna ghani mutlak. Kaya mutlak. Adapun kita ni kaya kait. Kaya kait. Kaya orang panggil kat kaya. Kaya tapi kaya tu bil qaidi, dengan kait. Kait apa? Kaya dengan sebab banyak harta. Kaya dengan sebab banyak pitih. Kaya dengan sebab banyak duit. Kaya dengan sebab banyak tanah. Kaya dengan sebab ikutlah, banyak bini, banyak rumah, banyak pakat, banyak anak. Tu kaya kita makhluk ni. Hilang hak banyak tu tak ada lah kayanya. Nah gitu kan ni. Habislah kayanya. Tu mula tu kau jutawan tu. Yo. Mulalah lah ni. Apa kedana doh. Apa? Habis hak banyak tu hilanglah kaya. Itu orang panggil kaya bil qaidi, kaya dengan kait. Tuhan kaya bukan dengan mana banyak harta bukan. Yang duk faham lagu tu kan. Tuhan kaya dengan mana itlaq, mutlak. Apa? Tak berajak gapo-gapo. Lepas serba-serbi daripada benda lain.
Nah, kita duk semaya bel puasa roha bukan dia duk berajak kepada semaya bel kita. Nah, tu bukan kalau kita tak semaya gak Tuhan jadi lemah letih lah. Dah. Kata ni. Okey gitu. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Barang siapa yang bersyukur, sebenarnya Tuhan kata dia bersyukur untuk diri dia sendiri. Bukan untuk aku dah. Nah, syukur apa? Kita guna nikmat Tuhan ikut Tuhan berkata. Sarraful abdi ala nikmah ila ma khuliqa li ajli. Itu dia panggil syukur. Siapa syukur Tuhan kata? Wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Sebenarnya dia syukur untuk diri dia sendiri. Nah, kita semaya, kita puasa, kita taat perintah Tuhan, tinggal maksiat, taubat, gapo semua sekali. Apanya? Untuk kita, bukan untuk Tuhan dah. Tuhan tak berajak sikit pun dengan ibadat kita. Wa man yakfur, dan barang siapa kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah kaya mutlak, tak berajak gapo-gapo dia. Hamid, maka dialah hak tepat berhak didapatkan pujinya. Itu. Tu bukan makna kita malah dah aku Tuhan ni, kita duduk semaya-semaya dia tak dengar kata juga ni, kita nak gapo ni. Malah dah aku semaya. Malah semaya ni akamu. Kata ni. Tuhan tetap Tuhan. Nah, bukan kata kalau kita tak semaya kat Tuhan letih, Allah wano tak semaya Allah lemah jadi kajian Tuhan gitu ke? Dah kata ni. Tuhan tetap Tuhan, tak ganjak sikit pun dengan ketuhanan Tuhan. Terhadap apa hak kita hamba kerja ke. Tidak. Itu makna ghani mutlak, kaya mutlak. Maka istighnanya Allah Ta'ala itu, kaya mutlaknya Allah Ta'ala itu artinya terkaya dengan makna tak berajak ke apa-apa, bukan paling kaya, okey. Sebab tu kadang-kadangnya buh nak mana ni takutnya pahal kata paling kaya. Yang kedua apa? Pergi Thailand tu kata ni. Hai bukan gitu. Nak, bukan makna tu dengan makna paling kaya. Tak boleh buat banding tu Kaya dia tu kaya mutlak. Sebab tu terkaya dengan makna kaya. Begitu ya. Saya ngaji mula untuk guru surat likum. Terkaya dengan makna kaya. Kaya apa? Kaya dengan makna la yahtaj, tidak berhajat. Terkayanya Allah Ta'ala mana tidak berhajatnya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala. Itu makna istighna, terkaya. Bila sebut kata Tuhan tu tidak berhajat, lepas sebuah serbi daripada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala itu, melazimkan. Melazim orang panggil terhambat reti, terfaham mari. Terheret dalam perut kita tu reti kata mesti. Wajib mana mesti. Wajib dengan mana mesti sini. Wajib mana mesti wujudnya Allah. Mesti adanya Allah. Gitu. Bila sebut kata Tuhan tu tak berajak gapo-gapo, mari selalu dalam hati kita. Mesti ada dia wajib. Dah. Mesti Tuhan ada. Sebab apa? Kalau dia tu harus ada, bermakna harus tiada. Kalau harus ada, bermakna harus tiada, maka ada dia tu dimulai dengan tiada. Macam kita mungkinul wujud. Benda hak terima ada, terima tak ada. Maka ada kita ni didahului oleh tiada. Maka nak boleh ada kita ni, kita berhajat kepada yang mengada. Tak boleh lepas dengan yang mengada. Kalau Tuhan mungkinul wujud, bermakna Tuhan tu tak boleh lepas daripada yang mengada. Kata Tuhan tu lepas. Lepas mana tak berhajat kau apa? Apa kita lepas dah? Tak lepas. Nak boleh ada kita ni berajak kepada yang mengada. Sebab apa? Sebab kita bukan wajibal wujud. Kita mungkinul wujud. Terima ada, terima tak ada. Maka nak boleh keada kita tu mesti ada yang mengada. Maka ada kita tu berhajat kepada yang mengada. Maka kita tu lepas tak? Tak lepas. Apa kata Tuhan lepas? Bila kata Tuhan lepas, mesti dia tu wajib ada. Wajibal wujud. Mesti ada. Bukan harus ada tak? Mesti ada. Satu masuk tu sifat wujud kita ngaji dulu. Tahu bila? Tahu ngaji dulu. 2014 asal dah. 2014. Kau 2013, akhir 2013 kau awal 2014. Begitu tu. Tu. Duk rasa awal akhir 2013. Sebab balik Mesir tu bulan 6 ke bulan 7 dah. Tu. Tu. Masuk
Bila sebut kata Tuhan tak berajak apa-apa, terkaya daripada tiap-tiap barang lain, lepas sebuah serbi daripada selain daripada dia, maka ada dia mesti. Tak ada dia tentu tidak. Dalilnya alan ni. Tu masuk tu. Masuk orang panggil akidah. Satu akidah masuk. Masuk mana? Masuklah perut kita, bukan masuklah kitab ni tak. Kalau masuklah kitab ni mukmin kita. Kita tak ada mukmin itulah. Dak masuklah perut kita ni. Terheret reti. Melazim mana terheret reti. Faham mari. Terhambat reti. Terfaham mari dalam kepala otak kita, dalam hati kitanya. Mesti ada Allah. Tak ada Allah tentu tidak. Dalilnya ala ni. Mestilah. Dan qidamnya atah pada kata wujud. Wujudnya. Tu. Bila sebut kata Tuhan tak berajak gapo-gapo, melazimkan mana terheret reti, terhambat terhambat reti, terheret mari dalam perut kita, hati kita, akal kita, wajib kidamnya, mesti sedianya Allah, mesti tak ada mula bagi adanya Allah. Tentu tidak baharu Allah, tentu tidak ada mula bagi adanya Allah. Sebab apa? Sebab kalau ada dia, ada permulaan bagi ada, bermakna baru. Kalau baru, tak ada beza dengan kita, kerana kita ni pun baru. Apa makna baru? Ada permulaan bagi ada. Maka tiap-tiap benda yang ada permulaan bagi ada tu mesti berajak kepada yang memulakan ada dia. Tu. Tu ada dia tu, ada tarikh lahir dia panggil. Ada surat beranak. Tu lagi pula terima perubahan. Sebab tu benda baru ni, benda ada mula bagi ada, lagi pula berubah. Gitu. Bila kata kodeng kidam ni, benda tak ada mula bagi ada, lagi pula tak terima perubahan, tak berubah. Gitu. Siapa? Allah. Satu je, tak ada dah lain pada Allah kodeng. Zat dia kodeng, sifat-sifat dia qadimah, semua sekali. Mana? Zat sifat-sifat dia tak ada mula bagi ada, lagi pula tak berubah. Kita berubah. Ada mula bagi ada. Tanggal 31 bulan 8 89, tubiklah hamba daripada perut mak hamba. Itulah mula orang panggil ada hamba. Lepas tu tubik tu besar ni dah. Coh perut mak hamba. Tubik tu halus kecil lagi lah. Duk lama-lama di bawah. Di bawah orang panggil rungkut suntuk masa ni, berubah tak? Berubah. Lama-lama kau besar orang panggil kuruh dulu. Lama-lama pas bini kau bulak-bulak pada remo jadi. Tu kau gemuk, kau bulak. Macam-macam nyakit mari. Belak-belak saja. Itu nak tunjuk kata bahasanya berubah. Apa? Sebab kita tu baharu. Pas benda berubah ni berajak tak? Berajak. Tak boleh kita kata tu. Aku tak rasa tua, aku nak klik mula baby mula boleh? Tak boleh. Sini. Tu orang panggil tu mencita-cita ke benda yang mustahil. Nak kembali balik. Jangan kata kepada zaman muda, ke zaman budak-budak, ke zaman bayi. Saat hak belum ada ni kita nak klik, tak boleh. Itu ni. Maka kita tu berajak semua kepada yang membaharukan kita. Pak kata Tuhan tu tak berajak apa-apa. Ya, Tuhan tak berajak apa. Mesti dia sedia. Tentu tidak dia baru. Tu reti dalam perut kita. Tu kena reti lagu tu. Dan bakoknya, tu. Bila sebut kata Tuhan tak berajak apa-apa, mesti dah mari dalam hati kita. Terheret mari. Terhambat reti dalam perut pedar kita ni. Mesti kekalnya Allah, mesti bakoknya Allah, mesti kekalnya Allah. Tentu tidak binasanya Allah, tentu tidak. Berapa? Kalau Tuhan binasa, tentu dia tak boleh lepas, abang. Macam kita ni tak boleh lepas kan? Nak hundur kelik, nak pergi kelik lari, tak boleh. Tetap kita menuju pada binasa. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kunta fi burujim musyayyadah atau kama qala Allah fil Qur'anil Karim. Aina ma takunu, di mana saja mu lari, yudrikumul mautu, pasti mu akan berjumpa dengan mati.
Walau kunta fi burujim musyayyadah, sekalipun mugi sembunyi dalam peti besi yang kukuh sekalipun. Lari tak usah binasa, tak usah mati lah maknanya. Nah, lari. Koci peti besi. Nah, letak mangga solek kat sejuta luar. Kawan-kawan mati duk dalam ni kelik ni. Ha, tak boleh lepas kita tu maknanya. Nah, tak boleh lepas. Tuhan lepas. Ha, lepas tu makna tak berajak. Tak berajak dalam makna kaya. Nah, Tuhan dah kita kata dia tu kaya. Awak nak kaya, tak berajak ke apa-apa. Awak nak tak berajak ke apa, lepas sebuah serbi daripada benda lain, mesti dia kekal. Tentu tidak dia menasa. Tu. Apa? Kalau dia menasa, maknanya tak lepas. Tak lepas macam kita tak lepas. Akan menasa kita. Lepas tak? Tak lepas. Tak ada siapa dia boleh lepas. Hatta Nabi Muhammad SAW kasih Tuhan. Lepas tak daripada mati? Tak lepas. Tak lepas. Apalagi lah kita hak kelas berapa tak ada makam di sisi Tuhan ni. Nah, tak ada kedudukan langsung yang kita di situ Tuhan. Lepas dah kita tak lepas. Tu. Apa? Sebab kita baru. Sebab kita binasa. Sebab kita fano. Nah, maka Tuhan kata dia tu kaya, tak berajak ke apa-apa, lepas serba-serbi, mesti dia kekal. Tentu tidak dia menasa. Kalau dia menasa, mana dia tak lepas. Kata dia lepas, mana dia mesti kena kekal. Tu masuk realiti lah perut kita tu. Dan tinggal dan tu kalau kita jawi tinggal dan mukhalafatuhu lil hawadisi. Atah pada kata wujud lagi. Tu bila sebut kata Tuhan terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya, artinya tak berajak gapo-gapo kepada selain daripada dia. Maknanya apa? Lepas sebuah serbi dia daripada benda lain, terheret reti juga dalam perut kita, dalam hati kita. Terhambat peher dalam hati kita. Nah, terhambat reti, terheret mari peher dalam hati kita, wajib mesti ngoti sungguh mukhalafatuhu lil hawadisi. Tak serupa ia Allah akan yang baharu. Tentu tidak serupa ia Allah akan yang baharu. Berapa? Dah kalau dia serupa yang baharu ni lepas tak? Tak lepas. Nah, kalau Tuhan serupa dengan lembu panggil. Kalau Tuhan serupa dengan kuba panggil. Kalau Tuhan serupa dengan kangaroo. Kalau serupa dengan orang-orang panggil, bukan Tuhan dak. Pak kata Tuhan ni nak lepas. Kangaroo, lembu, kuba, ayam, itik, gajah, rimau, bukit, buka, gunung, ganal, langit, bumi, apa sahaja masih Allah, barang selain daripada Allah, lepas tak? Tak lepas dengan Tuhan. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Duduk dalam rentah Tuhan. Tuhan nak peracur bila, Tuhan nak gepor bila bukit, Tuhan nak jatuh bila langit, Tuhan nak waktu. Tak lepas dia dengan Tuhan. Tu. Kalau Tuhan serupa dengan lembu, kuba, ayam, itik, gajah, rimau, langit, bumi, mana Tuhan ni tak boleh lepas juga. Tak lepas. Tuhan kau tak lepas. Kata Tuhan ni kena lepas, bermakna dia tak serupa akan yang baru. Gitu. Kalau serupa dengan yang baru dia panggil. Kalau serupa dengan makhluk dia panggil. Pas makhluk dia lepas tak? Tak lepas. Pas kalau Tuhan tu orang panggil serupa makhluk tak lepas. Tuhan tak lepas juga. Tuhan kau tak lepas. Bukan Tuhan tu yang panggil makhluk. Tengok. Bila sebut kata dia lepas sebuah serbi, tak berajak apa-apa, terkaya daripada tiap-tiap barang lain, mesti dia tak serupa akan yang baharu. Serupa dia akan yang baharu? Tentu tidak. Gitu. Tu hak kita duk mengaji sifat 20 leku-lekan selama ni, nak wi terheret mari ni. Nak wi terheret reti ni. Sebut Tuhan sepatah tu masuk saja terheret reti. Serupalah kita sebut durian sebutir dekat sepatah sebut durian tu mari habis. Dengan rasanya, dengan warnanya, dengan besarnya, comelnya, buah dengan lemuk manisnya, berapa. Pak gitu. Sebut durian. Sepatah ya. Tapi oleh kerana kita makrifat dah, terheret mari. Terheret reti. Tu kena-kena orang hok kecak dah, sebut durian. Musangking. Belenjo air liu. Tobeknya. Makrifat yang tinggi ni. Tu. Tak ada kena sebut panjang, sebut tidak kata sebut durian. Apa tu? Nak mari silau dulu. Buah durian tu duri warna hijau berapa cekok ada. Berapa butir ada dalam cekok tu warna berapa buah, tak perlu gitu. Awak nak beli apa ni?
Saya nak beli duri panjang ni duk silam hari ni. Mulahazah dalam kepala otak. Tak perlu gitu. Nak gimana? Pergi beli ke? Duri ya. Sebut duri ya. Bro, mari dah dalam perut kita. Sebab apa? Sebab kita kenal dah duri. Samalah. Bila sebut kata Tuhan dekat terheret mari dah gapo kita mengaji dah sebelum ni. Tu lagu tu dah. Terheret mari dah. Bapa dah kita reti dah. Tu sebab itulah orang panggil awwaluddin ma'rifatullah. Perkataan Sayyidina Ali itu dengan makna apa? Al-muhim fi amrid dini ma'rifatu bi ahkamil uluhiyatihi wa ahkami sifatil uluhiyati. Yang paling muhim, penting dalam urusan agama ni ialah mengenal hukum ketuhanannya Allah. Mana? Istighna. Nah, hukum ketuhanan mana? Dua dia lah. Tak berajak gapo-gapo, moga lain tak lepas dia. Kita nak kata satu benda tu Tuhan, biar teripu hukum ketuhanan. Tu jangan semata-mata orang Hindu kata Tuhan, kita pun Tuhan kata. Orang Buddha kata ni Tuhan, kita pun Tuhan kata. Iya, kalau lagu tu. Ada tak hukum ketuhanan pada dia? Gitu. Dah. Jangan semata-mata orang mengaku sultan kat kita akak tuanku selalu. Jangan lagu tu. Dah tu ni. Barangkalinya nama dia tu sultan. Jumpa di Melaka. Awak nama apa? Saya nama Raja. Pak, tuanku. Tuanku selalu. Dia nama Raja Gopal. Dah tu ni. Bukannya Raja makna sultan ada kerajaan. Tak. Mana nak kenal raja, kena kenal kerajaan. Nak kenal sultan, kena kenal kesultanan. Nak tahu Tuhan, kena kenal ketuhanan. Kalau tidak, tak kenal Tuhan. Gapo hukum ketuhanan? Dia tak berajak gapo-gapo. Moga lain tak boleh lepas dengan dia. Dua tu. Dia sendiri tak berajak gapo-gapo. Istighnah wa an kulli ma siwah. Terkaya daripada tiap-tiap barang yang lainnya. Lepas sebuah serbi daripada benda lain. Benda lain tak boleh lepas sebuah serbi dengan dia. Nak kelip mata tak boleh lepas dengan dia. Nak sedawa, nak sekok perut, nak berok, kau nak kecik, kau nak mandi, nak tidur, nak gapo, nak ngatuk sekalipun, tak boleh lepas dengan dia. Kalau Tuhan tak uji negara, duk ngatuk huak-huak sajalah kita, tak boleh nak tidur. Betul tak? Langsung ke? Kawan ngatuk tapi tak boleh nak tidur. Allah, kejar putih mata ada tengok. Tak boleh lepas dengan dia. Sebuah serbi tak boleh lepas dengan dia. Nak ketuk tak boleh lepas dengan dia. Kalau Tuhan tak peluluh, hurak ketuk, hurak duk kemur perut gitu. Sedawa dah ni. Kalau nguruk sudah nguruk, prek, baru lepas. Lega dia ni. Tengok. Tak boleh lepas dengan dia, nak ketuk, nak kelip mata tak boleh lepas dengan dia. Kita duduk contoh sama, okey? Orang sakit duduk di wak. Bini dia kata, mari tengok, buka lah kelopak mata tu tengok siapa mari ziarah ni. Dia kata, Allah, kita nak tengok sangat tapi kat tak boleh nak buka kelopak mata tengok. Tak boleh nak akik kelopak mata ni tengok. Tak terakak. Walaupun kelopak mata yang paling rengeh ada di tubuh kita, kalau tidak disertakan dengan kudratillah. Tengok. Tak boleh lepas dengan Tuhan. Tak ada asa, tak ada buaya kita lepas daripada Tuhan. Tak ada. Tu makna Tuhan. Jadi orang panggil sebab tu pada yang sebutlah kitab Baqaratul Amani. Tuhan tu ialah tupanan. Apa tupanan? Maknanya satu zat yang tidak tupai benda lain semua tupu ke dia belaka. Itu makna. Tu pandai. Satu zat yang dia tak tupai benda lain semua tupu ke dia belaka. Dia tu lepas serba-serbi benda lain. Benda lain semua tak boleh lepas dengan dia belaka. Itulah panggil Tuhan. Bapa tu begitu. Tu baik sifat 20 ni. Tu baik sifat 20. Jadi bila kita sudah kenal, kita mengaji bila sebut Tuhan, geti selalu dah. Supalah orang kenal duri sebut duri kenal dah duri. Musangking belanja liu dak ni. Apa? Tinggi kedalamannya makrifat dia. Ni. Dengan buah duri musangking. Tu lagu tu. Sama orang sebut Allah, pada hati dia. Sebab apa? Kenal. Tu ala bi zikrillah tatmainnul qulub. Apa dalam Quran sebut tu? Hawajilat qulubuhum tu wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanat. Ada dalam Quran sebut kan? Orang mukmin tu, apabila disebutkan nama Allah Taala tu, bergentar hati dia tu, rasa getaran. Rasa apa? Getaran makrifat dia pada Allah Taala tu, kena dia tu. Orang yang tak kenal ni sebut banyak kali pun Allah. Ni tak rasa apa. Main-main je.
Tapi kalau orang kenal sebut sepatah je Allah. Roh dalam perut dia tu kenal. Siapakah musamma yang bernama dengan Allah? Zat yang dipernamakan dengan Allah tu siapa? Kenal. Tu orang panggil tinggi tu. Tinggi. Tu tinggi makrifat seorang tu. Sebab itulah dalam kitab syarat adalah kitab Kharidatil Bahiyah, Sidi Ahmad Dardiri, apabila dia bahas sifat 20 habis dah. Uluhiyah, rububiyah bahas habis. Sama'iyah risalah nubuwah dia bahas habis. Sama'iyah khabariyah dia bahas habis. Lepas tu kata mana? Wa yantawi fil kilmatil islami maqad madha min sairil ahkami. Meliputi dalam kalimah Islam mana? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni. Segala perkara hak dia telah cerita dah, hak telah lalu. Mana? Ketuhanan, kerasulan, dengan perkara-perkara hak didengarkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan apa-apa sahaja hak Nabi bawa datang teripung dalam la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bila mu tahu kelebihan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni, fa aktsiran min zikriha bil adabi tarqa bi hadza zikri ala rutabi. Maka perbanyak olehmu berzikir la ilaha illallah ma'al adabi, serta adab. Tu serta adab ni kena talaki daripada guru Syekhul Mursyid ni. Kita sambung ni masa isyak. Azan dulu sekejap. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna sayyidana Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina maulana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Maka sebab tu Sidi Ahmad Dardir dia kata kan, dah mu tahu kelebihan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ni sangat besar, fa aksiran min zikriha bil adabi, maka perbanyaklah olehmu akan zikir la ilaha illallah tu bil adabi, dengan adab. Adab ni kena talaqi daripada Syekhul Mursyid lah. Ada qabliyah dipanggil, adab sebelum zikir. Adabul musahabah, adab serta di dalam berzikir. Nah, adabul ba'diyah, adab kemudian daripada zikir. Ini kerana zikir tu zikir martabak, dia panggil zikir darajat, bukan zikir hasanat. Kalau zikir hasanat tu kita duduk saya sahaja boleh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, kalau zikir orang panggil zikir darajat, zikir kita tu tujuannya apa? Nak menyucikan hati, nak membersihkan hati kita. Itu panggil zikir darajat. Maka mestilah ditalaqikan atau ditelqinkan daripada Syekhul Arif, guru yang arif. Bahawa tu tarqa bihadza zikri a'la rutabi, naiklah dengan sebab zikir tadi tu setinggi-tinggi martabat. Apa? Martabat siddiqin, syuhada, auliya, salihin. Itu. Tu besar ni la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perkara main dah. Itu besar. Nah, tidak diterima mengaku Islam seorang yang kafir asli melainkan dengan ni kalimah. Nah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Itu. Tu man akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir kalimah kalam dia bercakap di dunia ni ialah la ilaha illallah, maka masuk syurga ia. Itu. Talaqinu mautakum biqauli la ilaha illallah. Ajarilah, telkinglah akan orang yang dekat hampir mati di kalangan kamu tu dengan la ilaha illallah. Nah, sebab tu kalau orang mati tu kan, tu orang sakaratul maut, nazak sakit nak mati, kita talqin di telinga dia. Bukan kata asyhadu an la ilaha illallah. Ni ayah nak mati asyhadu an la, ayah dia baru masuk Islam ni. Ayah dia baru masuk Islam ni. Asyhadu an la ilaha illallah. Abah asyhadu an la ilaha illallah. Abah mengkafir mula kawan tak? Ni. Ataupun ngucap ngucap gapo? Dak sini. Dia tak dengar gapo kita duk cakap tu. Dia duduk di alam lain dah. Nak? Tu alat ujian cubaan yang sangat besar. Mana? Syaitan-syaitan mari usaha nak jadi cabut iman, matilah kafir tu. Tu mari berupa dengan rupa-rupa orang hak dia kasih. Nah, kalau kasih jenis orang dengan kata mopok, mopok mari. Nah, kata abah mari we kita sakit nak mati ni abah. Abah mu saya kamu kata syaitan. Nah, tu mak mari lah mak saya kamu. Mak nak ayat kata hak mu duduk mengaji sebelum ni kata Tuhan tu Allah dia tu tu bohong laka tu. Siap. Kalau seorang tu email dia mukallid habis taklid. Nah, atau jenis orang dengar watuk guru semata, tak ada fikir dalil sendiri. Nah, watuk guru mari, rupa tok guru. Nah, saat orang tu nak mati mari, muka pakai serban. Ustaz Pak Ayu mari. Siap. Padahal syaitan bukan hamba tu ajalah weh. Nah, syaitan tu. Tu. Ya tak? Hak sebelum ni duk mengajar jelas kitab Faridah tiap-tiap Selasa pertama, Selasa keempat tu tak betul tu sebenarnya. Nah, hak betulnya Tuhan ni sejuta ni. Kau ikutlah. Muhammad bukan nabi kau gapo. Siap. Kalau kita tu jenis orang panggil ta'assub tu guru semata-mata, orang panggil muqallid, mutaba'atul lil ghairi li ajli ta'assubi bila dalil. Ikut mulut tok guru dari kerana asabiyah, ta'assub, tak ada reti dalil berapa sekarang. Ya kau ustaz? Siap. Ya kau ustaz? Gitu deh.
Gitu pak mari malaikat maut cabut nyawa. Tu tasdik itu. Pak malaikat maut mari cabut nyawa, mati dalam kapal, tak ada apa-apa. Siap. Tu ayat besar. Wala iyazubillah besar kali la ilaha illallah ni besar. Pas nak dia boleh mati dalam iman lah ke mana ni? Nah, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Tolong agama Allah. Mana tolong agama Allah? Tolong ngaji, tolong beramal. Nah. Maka Tuhan tolong kita. Tolonglah ke mana tengok. Anak duk talqin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Siapa sejuk dah kaki, siapa kat pinggir dah. La ilaha illallah, la ilaha illallah saja. Bawalah Muhammad Rasulullahnya. La ilaha. Bombok-bombok dah ada. Allah. Itu. Barangkalinya ayah kita tadi si mati tadi orang hak sakaratul maut tadi tu orang yang tolong agama Allah. Dalam hatu pak Tuhan pecah pendengar yang tengah orang sebut Allah. Nah, Allah dia sebut Allah. Perau. Mari malaikat maut cabut nyawa mati dalam iman dan Islam. Tak ada gapo hak tu hak nak. Hak tu hak kita nak ni. Duk ngajar, duk ngaji, duk semaya, baik puasa hak gapo duk taat perintah Tuhan ni gapo sebenarnya. Nak mati dalam iman dan Islam. Kalau tak boleh mati dalam iman Islam tak jadi hijrah kita. Tak pakai gawang gapo kita duk akhir jalan ni. Haba'an mansura, debu berterbangnya habis licin. Kenapa? Innamal a'malu bi khawatimi timiha. Hanya sanya amal tu hak dikiranya paling sudah. Hak akhir tu. Hak akhir tu husnul khatimah curah habis masa depan hari, dah. Kalau akhir tu su'il khatimah habis gelak lemak, gelak gogok, tak ada gapo sekarang dah lah depan harinya. Tu. Jadi bukan senang orang nak boleh mengucap la ilaha illallah atau mati dia dalam keadaan Allah dalam hati dia tu ikut Allah lah Tuhan. Bukan senang. Jadi jangan kata, "Oi, tak mengucap ni si mati kafir kau yang Bukan kata yang mengucap mulut gini dah. Ni roh dia ni. Tasdik dia dalam perut dia tu. Dalam hati dia tu. Tu. Bila orang panggil orang tu intan surullah yang surkam wa yuthabbit aqdam. Tuhan tetap akidah dia. Dalam keadaan dia duk tengah ni. Nak syaitan duk panggil, goda duk panggil rupa-rupa tok guru, rupa orang hak dia sayang, nak mati lah kafir. Pak Tuhan pecah pendengaran dia. Terdengar talqin Allah contoh atau la ilaha illallah ikutlah. Rak dalam hati dia Allah Tuhan. Allah Tuhan maksud. Mati dia dalam iman dan Islam. Mak tu nak tu bukan senang tu nak boleh sudah situ tu. Bukan senang. Jadi kalau orang tu tidak intan surullah yang surga, tak ada. Talqin lah la ilaha illallah ngatik nah la ilaha illallah kok telinga kata ni. Tuhan tak boleh dengar tak dengar. Pakai duk raih ruyuk dengan sakaratul maut tu lagi, dengan tipu daya syaitan tu lagi. Pakai mati tu belalak putih mata. Mana iza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Bila masuk, bila iza balagatil hulqum ai iza balagatir ruhil hulqum. Bila sampai roh di hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Padahal kalian semua ketika itunya nampak tempat kalian di dalam syurga atau di dalam neraka. Nampak wa antum hina idzin wa antum hina idzin tanzurun. Kata setengahnya wa antum hina idzin tanzurun. Kalian nampak roh kalian tu. Apa? Sa'adah kau syaqawah. Nampak. Sebab itulah orang mati tu kan mata dia belalak kat atas tu. Dia tengok roh dia selama kena dalam tubuh dia tu. Ni roh dia. Sunat kitanya luru 3 kali dah ni. Luru 3 kali. Jangan luru kasar-kasar, lembut-lembut. Kerana dia baru sakit mati. Masih terasa pada jasad dia. Luru slow biar pejam mata. Tu. Tu apa? Roh dia tu nampak orang panggil alam sebelah sana. Tempat yang baik atau tempat yang jahat. Itu. Sebab tu bila nampak tempat hak baik dekat, senyum, ada hak senyum. Ada hak runyuk muka takut, keruh. Ada. Antaranya Abdullah bin Mubarak senyum, bukan setakat senyum. Royak pula kau orang hak mari. Dia pula tak sekira. Kata ni. Ya tak kan? Limithli hadza falyamalil amilun. Siap waktu biar ayat Quran, kat nak mati dah tu. Sebab apa? Nampak orang panggil bila sampai roh di halqun dia tu pak nampak tempatnya di syurga tu. Limithli hadza, seumpama ini Tuhan beri kepada aku, falyamalil amilun.
Maka teruslah beramal, hei orang-orang yang beramal. Hak duk keliling dia, anak murid dia tu semua pakat dapat wasiat terakhir daripada Abdullah ibn Mubarak. Tengok. Orang-orang soleh ni macam-macam lah. Habis situ. Jadi sebab tu besar sangat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah wa yantawi fil kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa aksiran min zikriha bil adabi tarqa bihadza zikri a'la rutabi. Dan qiyamuhu bi nafsihi. Tengok. Bila sebut kata Tuhan tu tak berajak gapo-gapo, lepas sebuah serbi daripada benda lain, terkaya daripada tiap-tiap barang selain daripada dia, tak berajak gapo-gapo kepada selain daripada dia, lepas sebuah serbi daripada benda lain, terheret reti, terhambat faham dalam hati kita, wajib mesti Tuhan tu qiyamuhu bi nafsihi. Mana ada cara-cara zat. Tu mana cara-cara zat? Iaitu bukan dia tu sifat yang ada pada zat. Kalau dia tu sifat yang ada pada zat, bermakna dia tidak boleh bersifat-sifat kamalat yang lainnya. Nah, apatah lagi kalau dia tu jisim jirim, apatah lagi kalau dia tu arak, kerana jisim jirim. Walau dia tu tak berajak pada menumpai benda lain, tapi dia berajak pada yang mengada. Arak pula berajak pada menumpai benda lain, lagi pula berajak pada yang mengada. Tu. Maka tak lepas tu dia panggil, tak lepas. Kata Tuhan tu lepas, tentu dia qiyamuhu bi nafsihi. Tentu dia tu tak berajak kepada fa'il yang menjadi dan tidak berhajat kepada zat untuk menumpangkan diri dia, kerana dia bukan sifat. Karena kalau dia sifat, tentu dia tidak boleh bersifat selain daripada diri dia tu sudah sifat wujudiyah dah. Gitu. Maka luput segala sifat-sifat kamalah kalau dia tu sifat. Lepas tu Tuhan bukan zat, Tuhan bukan sifat yang ada di zat, tapi Tuhan itu ialah zat yang bersepakat dengan segala sifat-sifat kamalah. Gitu. Habis. Dan wajib sama, dan basar, dan kalam. Masuk erti lagi kalau kita masuk terheret erti lagi bila sebut kata Tuhan tu tak berajak gapo-gapo. Mesti di zat dia ada sifat pendengaran, penglihatan dan perkata. Sifat sama, basar dan kalam. Tentu tidak dia pekak buta bisu. Sebab apa? Kalau dia pekak buta bisu, nescaya dia berhajat kepada zat yang lain untuk menghilangkan kekurangan yang ada di zat dia. Faham tak? Tu tengok orang buta, orang bisu, orang pekak. Cuba tanya dia. Pak leh dia bisu. Kalau ada orang hak boleh pak leh cakap, doktor hak boleh menyembuhkan penyakit bisu pak leh nak tak? Nak ya. Lutih duk main gini sini. Kalau kecek ke sini kata dah sini. Nak. Mana berajak tak? Berajak. Orang buta, orang buta, orang pekak. Dia berajak tak pada orang yang boleh menghilangkan kekurangan yang ada. Berajak. Mana lepas tak? Tak lepas. Pak kata Tuhan lepas. Tuhan tak berajak apa-apa. Lepas sebuah serbi daripada benda lain. Kalau gitu mesti dia tu bersifat dengan pendengar, pelihat, perkata. Tentu tidak dia pekak buta bisu. Berapa? Kalau dia pekak buta bisu, bermakna dia berhajat kepada orang lain untuk menghilangkan kekurangan di zat dia. Tu. Kata dia terkaya, kata dia tak berajak apa-apa, kata dia lepas sebuah serbi. Kalau gitu mesti dia tu bersifat dengan sama bahasa kalam. Habis. Dan kaunuhu sami'an, dan kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Terheret erti juga. Mana? Keadaannya Allah yang empunya sifat pendengaran, keadaannya Allah yang empunya sifat penglihatan, keadaannya Allah yang empunya sifat perkata. Terheret erti sifat kaunuhu ni atas qaul, yani jika kita menjalani di atas qaul pendapat ulama subut sifat maknawiyah. Kalau kita menjalani di atas pendapat ulama yang mensabitkan sifat-sifat maknawiyah dengan secara tafsili, itu tak payah hulai dah tu, kita duk faham dah sifat maknawiyah tu apa dah. Kerana apa ni? Ilat semua sekali. Ilat bagi ilat bagi melazimkan tadi. Bapa terhambat reti, terheret faham dalam hati kita bila sebut kata Tuhan tu terkaya daripada tiap-tiap yang lainnya, mana tak berajak
kepada tiap-tiap yang lainnya, lepas serba-serbi daripada tiap-tiap yang lainnya, terheret dalam perut kita, peher dalam hati kitanya, mesti ada dia, mesti sedia dia, mesti kekal dia, mesti tak serupa dia akan yang baru, mesti ada cara-cara zat, mesti di zat dia ada sifat pendengar, pelihat, perkata. Dan keadaannya Allah yang mempunyai sifat perkata, pelihat, pendengar tadi, mesti gitu. Kerana apa? Kerana jika tiada, jika tiada, wajib baginya Allah oleh sifat ini. Sifat mana sifat ini? Wujud, kidam, baqa', mukhalafah, qiyamu binafsih, sama, basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basir, kaunuhu mutakaliman. Kalau tidak wajib baginya Allah oleh sifat ini, tengok, nescaya ni jawab bagi jika. Kalau tidak, mesti bagi Allah oleh segala sifat-sifat kita duk bila dah tadi tu. Nescaya berkehendak, mana berhajat ia Allah, mana tak boleh lepaslah ia Allah kepada yang mengadakan. Tengok, kalau Tuhan tu tidak wajib ada, tidak sedia, tidak kekal, bermakna dia tu tak boleh lepas kepada yang mengada. Betul tak? Tak boleh lepas kepada yang mengada. Kalau dia tu tidak wajib ada, tidak sedia, tidak kekal, tidak tak serupa akan yang baru. Mana serupa akan yang baru, bermakna dia berhajat kepada yang mengada. Tu satu. Masuk 3 sifat tu. Mana? Wujud, kidam, baqa', mukhalafah. Tu ilat bagi 3 sifat dia. Wujud, kidam, baqa', mukhalafah. Ilat bagi 4 sifat. Kalulah dia tu tak wajib segala sifat ni, nescaya berkehendak, mana berhajat, tak boleh lepas ia Allah kepada yang mengadakan. Masuk 4 sifat situ. Atau ni ataf kepada yang mengada, atau kepada zat. Ini qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau tidak wajib bagi Allah Ta'ala tu oleh qiyamuhu binafsihi, ada cara-cara zat, bermakna dia sifat. Kalau dia sifat, mana berhajat, berkehendaklah ia Allah kepada zat. Sifat-sifat ni berhajat pada zat. Betul tak? Betul. Tu masuk qiyamuhu ta'ala binafsihi yang tu. Masuk tu. Tu. Jadi gini semula. Berkehendak kepada yang mengada ni masuk sifat wujud, kidam, baqa', mukhalafatu ta'ala hawadih, qiyamuhu binafsihi pada makna yang kedua. Qiyamuhu binafsihi ada 2 makna, ingat tu. La yahtaju ilal mahalli aizati, 1. La yahtaju ilal fa'ili ail mukhassisi, 2. Ingat dulu, qiyamuhu ta'ala binafsihi, tengok balik. Makna qiyamuhu ta'ala binafsihi ada 2 makna. Tak berhajat kepada zat, 1. Tak berhajat kepada fa'il yang menjadi, 2. Jadi kalau gitu, tadinya, jika tiada wajib baginya Allah oleh segala sifat-sifat ini, nescaya berkehendak, mana berhajatlah ia Allah kepada yang mengadakan. Ini masuk sifat wujud, qidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang kedua. La yahtaju ilal fa'ili. Dengarlah. Sebab apa? Kalau Allah Ta'ala tidak wajib ada, bermakna harus ada dia berhajat pada yang ada. Kalau dia tidak sedia, bermakna dia baharu, mana ada dia berhajat pada yang ada. Kalau dia tidak kekal, bermakna dia akan binasa, mana tak lepas daripada yang membinasakan dia. Kalau dia tu tidak serupa, kalau dia tu serupa akan yang baharu, bermakna dia tu serupa lembu kubah, yaitik, gajah rimau, langit bumi ke apa. Gajah rimau, yaitik, langit bumi ke apa, semua tu berhajat pada yang ada. Mana Tuhan berhajat pada yang ada. Kalau dia tu tidak qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang kedua, la yahtaju ilal fa'ili, tidak berhajat pada yang ada, bermakna dia berhajat pada yang ada. Maka masuklah wujud, kidam, baqa', mukhalafah, qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang kedua. Tu. Atau kepada zat, ini masuk qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang pertama. Mana? La yahtaju ila zati, la yahtaju ilal mahalli ay zati, tak berhajat kepada mahal, yang ini tempat dengan makna zat. Kalau Tuhan tu tidak mesti baginya oleh segala sifat ni. Mana sifat ni? Qiyamuhu ta'ala binafsihi pada makna yang pertama. Nescaya berkehendak ia, yakni berhajat ia, tak boleh lepaslah ia Allah kepada zat. Tak lepas dia. Atau kepada mereka, yakni orang yang menolak daripada Tuhan akan kekurangan. Ini masuk sama basar kalam. Kenapa tak? Masuk sama basar kalam.
Jika tiada wajib baginya Allah Ta'ala oleh sifat sama, basar dan kalam, oleh sifat pendengaran, penglihatan dan pekata, nescaya berkehendak ini berhajatlah ia Allah, tak boleh lepaslah ia Allah kepada mereka yang menolak daripadanya, daripada Tuhan akan kekurangan. Kalau Tuhan tak bersifat dengan sama bahasa kalam, artinya Tuhan bersifat dengan lawan bagi dia mana? Pekak buta bisu. Bila Tuhan itu pekak buta bisu, nescaya berkehendak ia Tuhan, berhajatlah ia Tuhan, tak boleh lepaslah ia Tuhan kepada siapa? Kepada mereka, kepada orang lain yang menolak daripadanya Tuhan akan kekurangan. Nak menghilangkan pekak buta bisu tu. Kalau gitu Tuhan kau bagi? Tidak Tuhan. Dah. Karena Tuhan tu mesti tak berajak gapo-gapo. Maka apabila wajib, yakni wujub, wajib ke mana wujub? Apabila mesti, ngerti, sungguh baginya, bagi Allah Ta'ala segala sifat ini, mana? Wujud, kidam, baqa', mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsihi, sama' basar, kalam, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Nescaya mustahil dengan mana istihalah. Nescaya tentu tidaklah oleh segala lawannya, lawan sifat-sifat ini. Tu berapa ni? Wujud, kidam, baqa', mukhalafah, qiyamu ta'ala binafsihi, sama', basar, kalam. Lapan. Kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, kaunuhu mutakalliman. Sebelah hak kita kena i'tiqad dengan mesti. Lawan bagi sebelah tu sebelah juga kita kena i'tiqad dengan istihalah, tentu tidak. Jadi sebelah campur sebelah jadi berapa? Maka ini 22 akidah. 22 nampak tak? Mana 22? Sebelah yang wajib kita i'tiqad dengan wujub, mana sebelah sifat-sifat yang mesti kita i'tiqad dengan sungguh sengerti, sebelah sifat-sifat yang tentu tidak kita i'tiqad dengan lagi tak ada, gitu. Capur dua tu jadi 22. Maka ini 22 akidah. Ini 22 simpulan bagi iman ni daripada wajibat dan mustahilat. Habis itu. Dan melazim ia istighna. Melazim mana terheret reti. Terheret lagi, terfaham mari lagi bila sebut kata Tuhan tu kaya tak berajak apa-apa pula, akan nafi wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin. Ni panjang lagi ni. Wallahu a'lam. Kita berhenti situ. Dan melazim ia istighna. Mana? Dan terheret reti, terhambat reti, terheret peher juga dalam perut pedah kita. Bila sebut kata Tuhan tu tak berajak apa-apa, kaya dia daripada yang lain, daripada dia, lepas serba-serbi daripada lain, terheret reti pula mana juga akan nafi, akan tidak wajib perbuat sesuatu daripada segala mungkin, atau meninggal perbuat sesuatu daripada segala mungkin. Jadi bila sebut kata Tuhan tu terkaya mana tak berajak apa-apa, Tuhan buat makhluk ni bukan dia wajib, bukan dia mustahil. Gitu. Kalau dia wajib buat makhluk ni, mana tak lepas lah. Itu kita akan sambung pula insya-Allah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin semua, untuk orang panggil kos pembersihan tanah pondok kita tu 50,000 tu, jadi masih lagi berbaki 14,000 ringgit.
Nah, 14,000. Jadi malam ni kalau boleh letak 14,000 selalu dalam tabung tu. Terutama Tuan Haji Lan dengan Tuan Haji Anwar. Ni. Letak RM14 pun tak apa, tapi transfer 14,000 lepas tu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.